Laporan dalam negeri dibawakan khas untuk anda oleh Celcom. Berbaki kurang 36 jam menjelang hari pembuangan undi, kempen di Dun Bukit Selambau dan Bukit Gantang sedikit panas. Di Bukit Selambau, kejadian berlaku di Taman Tengku Haminah, Sungai Petani malam semalam. Tindakan penceramah dalam satu kempen mencerca seorang pemimpin politik mengundang aksi cabar-mencabar antara dua penyokong di bilik gerakan yang dipisahkan 35 meter. Bagaimanapun polis berjaya mengawal keadaan. Di Bukit Gantang, kekecohan dikatakan berpunca daripada tindakan penyokong dua parti politik yang berebut kawasan memasang poster. Kejadian berlaku di Cangkat Ibu berdekatan Cangkat Jering. Pasukan simpanan persekutuan berjaya mengawal keadaan. Namun secara keseluruhan, keadaan di tiga-tiga kawasan pilihan raya kecil terkawal dan menjelang hari pengundian Selasa ini, polis memberi jaminan keselamatan akan dipertingkat. Pengundi tak perlu berasa khawatir. Dan saya harap pengundi akan keluar beramai-ramai. Keluar awal. Yang terbaiknya ialah keluar awal. Dan orang yang tak ada kena-mengena dengan pengundian, misalnya orang daripada luar, masa hari mengundi tak usah datang untuk mengacau ketenteraman dan keselesaan orang untuk mengundi. Beliau berkata, polis sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan adil dan saksama tanpa mengira parti politik yang bertanding. Orang yang selalu tak selesa dengan polis ni, dia pasal dia nak melanggar undang-undang. Jadi supaya tak ada siapa kacau dia, tak payah perhatikan. Pasal macam kita punya inilah, kita lepas ke ISA dia salahkan kita juga, populis kita tak, ini dia kata represi, macam mana Datuk Najib katalah, Perdana Menteri kita mengatakan. Jadi saya fikir apa juga kita buat tak betul lah. Menteri yang sama kemudian mengingatkan penduduk pedalaman Sarawak agar mementingkan dokumen pengenalan diri. Kementerian Dalam Negeri mensasarkan 100% penduduk di pedalaman Sarawak mempunyai sijil kelahiran menjelang 2020. Beliau berkata demikian di majlis penyerahan sijil kelahiran lewat di rumah Johnson, Kaung Ili, Lubuk Antu. Di majlis ini, 38 orang menerima sijil kelahiran masing-masing. Melalui program yang dirangka kementeriannya, Datuk Seri Syed Hamid berharap ia mampu memberi kesedaran kepada masyarakat tempatan. Dan melalui kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak, beliau yakin 19,000 permohonan yang dibuat akan diluluskan secepat mungkin. Tambah beliau, kerumitan yang dihadapi JPN sebelum ini adalah mengenal pasti kesahihan identiti pemohon. Apa ikut nak nemu utai kalau kami perlu deh. Nak nemu utai itu guna ya. Nya utai itu nak gagak. Ngabih gagak tiko. Nada utai lebih retok bah. Namun masih ada segelintir yang enggan memohon meskipun ada peluang. Kemudian ada lelaki nak cuba ditarik dia kapalnya kapal. Jauhnya kapal daknya aku nak minta. Ketua Menteri Sarawak berkata kerajaan tidak pernah mengabaikan pembangunan di Lubuk Antu. Buktinya kerajaan melaksanakan projek pembangunan bernilai 80 juta ringgit di daerah itu. Ketika ditemui pada Majlis Pecah Tanah Giat Mara Lubuk Antu, Tan Sri Abdul Taib berkata, projek itu termasuk pembinaan kompleks polis dan pembinaan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin yang dijangka siap Februari 2010. Kerajaan turut menurap jalan lingkaran skim penempatan semula batang air serta jalan Lubuk Antu, Nangabulo. Pada masa sama, perkhidmatan doktor udara ke kawasan pedalaman turut akan ditingkatkan. Beliau turut menyampaikan sumbangan kepada beberapa sekolah sekitar Lubuk Antu. Itu di batang air dan ini pula laporan pilihan raya kecil Bukit Gantang. Mesej Timbalan Presiden UMNO kepada penduduk Bukit Gantang mengenai corak kepimpinan yang ditampilkan Datuk Seri Najib Tun Razak, dekati rakyat sambil mengenepikan formaliti. Tan Sri Muhyiddin siang tadi mengadakan pertemuan dengan masyarakat Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Sinmin, Simpang yang terletak dalam Parlimen Bukit Gantang. Ujarnya rakyat perlu memberi sokongan kepada kepimpinan baru negara dalam menggerakkan gagasan negara. Malah Datuk Seri Najib menerusi slogan Satu Malaysia, memperlihatkan pendekatan baru yang lebih terbuka dengan ikrar memberi perkhidmatan terbaik untuk seluruh rakyat negara ini. Malam Perdana Menteri turun ke bawah, berjumpa dengan rakyat jelata, pakai baju biasa, tidak ada hamparan merah
tidak ada red carpet, tidak ada bunga mangga, tak payah kompang-kompang. Yang datang menyambut dan pergi melihat masalah rakyat. Saya kira ini tren kepimpinan baru yang akan jadi contoh pada seluruh pemimpin dalam negara kita. Ujarnya pendekatan itu akan membolehkan Malaysia bergerak dan membangun dengan lebih pantas. Pada majlis itu juga beliau mengumumkan bantuan RM1 juta kepada sekolah berkenaan bagi menaik taraf beberapa kemudahan di sekolah itu. Pada diri saya rasa amat bersyukur, berterima kasih, dan saya berasa ini menunjukkan bahawa kepimpinan baru kerajaan kita sememang telah mengorak langkah untuk membuktikan bahawa satu visi, satu Malaysia dan rakyat yang perlu dijaga dan saya dapat perkara ini telah direalisasikan. Terdahulu Tan Sri Muhyiddin berkunjung ke Kampung Larut Tin. Beliau turut menyampaikan bantuan kepada 6 buah surau di sekitar Dun Cangkat Jering. Bantuan itu bagi tujuan pembinaan semula dan pembaikan surau yang daif di kawasan terbabit. Realiti di negara ini, tiada mana-mana kaum terpinggir. Ia sekaligus menyanggah dakwah pembangkang. Komitmen pimpinan yang ada sekarang ialah untuk memastikan bahawa setiap orang-orang Malaysia, terutama dalam hal ini masyarakat India, harus diberikan pembelaan yang cukup. Kalau mereka menghadapi masalah, maka pimpinan Kerajaan Barisan Nasional bersedia untuk membantu mereka supaya mereka dapat hidup sama sebagaimana kaum-kaum yang lain dalam negara ini. Tan Sri Muhyiddin berucap pada pertemuan bersama masyarakat India anjuran Parti Progresif India IPF di Simpang. Komitmen itu dibuktikan menerusi penubuhan jawatan kuasa peringkat kabinet bagi menanggani masalah kaum India. Tumpuan turut diberikan meningkatkan tahap pendidikan kaum itu di negara ini. Atas dasar permufakatan dalam Barisan Nasional, segala isu atau permasalahan membabitkan rakyat diselesaikan dengan baik dan pendekatan yang sama diambil di Bukit Gantang. Isu penduduk tinggal di sepanjang jalan kereta api lama Taiping, Kuala Sepetang antara yang dimaksudkan. Ia membabitkan kira-kira 300 buah keluarga yang tinggal di tanah milik kereta api Tanah Melayu. Masalah ini pernah diajukan kepada Kerajaan Negeri Pakatan Pembangkang namun tiada penyelesaian konkret dicapai. Dan isu itu kembali berkumandang pada pilihan raya kecil ini dan ia diketengahkan Presiden MCA Datuk Seri Ong Tee Kiat kepada Kerajaan Negeri BN. Atas semangat kerjasama BN, ia dibincangkan dengan Kerajaan Negeri semalam. Dan berikut cadangan kepada penyelesaian itu. Kita akan berusaha untuk mencari penyelesaian dengan menggantikan tanah. Kerajaan negeri akan cari tanah, kita akan ganti semula kepada pihak KTM. Dan ini akan kita teruskan perbincangan kita dengan pihak KTM. Dalam pada itu, calon Barisan Nasional Ismail Safian meneruskan siri kempennya bertemu pengundi. Antara yang dilawatinya penduduk Kampung Jelutung dan Kampung Ibul. Tumpuan utamanya siang tadi adalah kawasan yang berhampiran dengan tempat kelahirannya, Kampung Kubu. Ini memberi peluang kepadanya untuk bertemu saudara dan rakan ketika masih kecil. Kehadirannya mengembirakan penduduk kerana beliau adalah calon anak tempatan yang dipilih. Sebagai anak jati Bukit Gantang, beliau berharap mendapat sokongan penuh daripada penduduk berhampiran kampung kelahirannya. Ada satu saya ingin ada